Okey, ini yang last. Okey, yang kalau nak dengar lah, nak buat pula itu terpulang. Jadi, cikgu dah usaha supaya sekurang-kurangnya kamu dengar, kamu buat. Yang tak nak buat tu suka hatilah. Jadi esok kalau result teruk, jangan persoalkan. Okey. Walaupun mungkin soalan tu takkan sama, tetapi sekurang-kurangnya kamu faham tajuk, nombor bulat, pecahan, wang, peratus, apa lagi, jisim, masa tak keluar lagi. Okey, masa, ruang, semualah. Itu yang asas kita belajar. Bila kita dengar, kita buat. Jadi sekurang-kurangnya kita faham, kita tahu. Yang kalau langsung tak nak tu, tak dapat nak tolong tu. Okey. Jadi ini soalan nombor 1, disuruh bentukkan satu nombor 5 digit terkecil. Bila disuruh bentukkan, maknanya kita susun nombor 5 digit tu rapat-rapat lah. Jadikan dia satu nombor, contohnya 16,276. Macam tu. Tapi dia nak nombor yang terkecil. Bila nombor yang terkecil, mestilah nombor yang paling kecil duduk di depan sekali. Kalau nombor yang terbesar, nombor yang besar tu duduk depan sekali. Okey. Tetapi kalau nombor terbesar tak ada masalah. Mesti nombor besar duduk depan sekali. Ikut susunan nombor besar, kurang dan paling kecil duduk belakang. Tetapi bila nombor tu ada sifar dan dia nak nombor yang terkecil duduk di depan, sifar tak boleh duduk di depan. Bila kamu letak sifar duduk di depan, dia tak jadi nombor 5 digit. Sebab bila nombor sifar tu duduk di depan, dia tak ada nilai, kita boleh padam. Bila kita boleh padam, dia hanya boleh jadi 4 digit nombor sahaja. Jadi, bila dia nak bentukkan nombor tu kepada 5 digit, sifar tu duduk di nombor kedua. Kalau ada nombor sifar lah, sifar tu tak boleh duduk di nombor 1, dia hanya boleh duduk di nombor 2. Dia mesti macam ni. Ya, itu nombor yang kecil. Yang ni tak boleh. Sebab sifar tu dia tak boleh duduk depan. Dia tak ada nilai. Dia kena duduk nombor kedua. Itu kalau yang terkecil. Okey, kalau yang terbesar tak ada masalah. Sifar duduk belakang sekali. Tapi besok soalan dia akan bagi yang terkecil. Dia bagi nombor sifar. Dia nak tahu kamu faham ke tak faham. Boleh tak sifar tu duduk di depan. Okey. Nombor 2, pola nombor. Okey, pola nombor kamu kena tulis tertib dulu. Menaik ke menurun. Lepas tu diikuti dengan 10 ke, 5 ke, 100 ke. Itu kita panggil pola. Contohnya mula-mula menaik atau menurun. Diikuti dengan 5, 4, 10. Itu kita panggil pola nombor. Okey, nombor 3, berdasarkan gambar nombor pada gambar tu selesaikan. Ingat ini nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan, semua nombor wajib ada titik perpuluhan. Yang tak ada titik tu mesti duduk di mana? Ingat lagi tak? Titik tu kita tak nampak kan? Bila tak nampak, ingat punggung kamu. Punggung kamu nampak tak? Tak nampak. Kenapa? Sebab duduk di belakang. Kata kunci dia duduk di belakang. Pastikan semua nombor ada titik. Bilangan nombor belakang titik mesti sama. Kalau ada 3, semua mesti 3. Okey. Nombor 4. Berapakah peratus yang berlorek? Berapa yang berlorek? Daripada seluruh rajah. Yang berlorek berapa? 3. Seluruh rajah, kiralah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini dalam pecahan. Tidak dalam peratus, darab 100 peratus. Kira. Okey, koordinat. Ingat koordinat, baca mana dulu. Kalau tak ingat, tengok huruf yang ada pada sartah kartes. X dulu ke Y dulu? Mestilah X dulu. Baca. Mesti ada buka kurungan, koma, tutup kurungan. Tulis X paksi X dia nombor berapa, paksi Y dia nombor berapa. Jangan salah, ini yang paling sonang. Tengok iraian kira. Okey, kemudian B tu dia kata sekolah berada pada 51. Tandakan titik. Titik tu jangan kau tanda macam ni pula. Tak nak. Dia mesti duduk di antara. Lepas tu labelkan
sekolah. Macam tu, rumah Ainul tu. Tanda macam tu. Jangan tanda tapi tak ada label, salah. Dia mesti tanda dan labelkan. Baru cikgu tahu itu koordinat siapa. Okey, yang ini minggu hari. Ingat untuk tajuk masa, dia nak menambah, menolak, mendarab, membahagi. Kamu kena tahu perkaitan masa. 1 jam 60 minit. 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 tahun 12 bulan. 1 abad 100 tahun. 1 dekad 10 tahun. Itu kena tahu. Sebab bila kita menambah, make sure jangan lebih. Jangan lebih. Kalau menolak, pinjam ikut pertukaran masa. Jadi dah ajar dah itu. Okey, kita guna bentuk lattice. Kotak. Siapa di depan? Minggu. Belakang hari. 1 minggu 7 hari. Hari tak boleh lebih dari 7. Bila lebih, kita kena tolak. Susun. 4 minggu 5 hari tambah 6 hari. Tulis kat sini 6 hari. Kemudian tambah 2 minggu 4 hari. Tambah dulu macam biasa. Lepas tu make sure hari tu tak boleh lebih. Kalau lebih, kita kena tolak. Tambah yang kita dah tolak tu berapa minggu nilai dia. Kalau 14 hari, berapa minggu. Kalau 21 hari, berapa minggu kena kita tambah. Jelas? Okey. Ini untuk masa kena buat macam tu. Okey, 7. Sudut. Dah belajar dah. Tulis sudut apa. Sudut apa. Okey, 8. Tukarkan 16.50 jam 16.50 kepada 12 jam. Okey. Kalau 24 jam, nilai dia jam tu akan lebih daripada 12. Kalau sistem 12 jam, jam tu hanya ada sampai 12. AM dan PM. AM dan PM. Jadi kena tahulah. Jadi dah lebih. Bila lebih tu, mesti kita buat apa? Lepas tu lukis jarum panjang, jarum pendek. Jarum pendek dia tak boleh tepat pada nombor. Dia kena lebih. Dia kena lebih. Dia tepat hanya apabila jarum panjang tepat pukul 12. Kalau jarum panjang tak pukul 12, jarum pendek kena lebihkan lagi. Jangan tepat pada nombor. Tengok jam kat rumah macam mana. Okey, nombor 9, hitung luas yang berlorek. Dia nak luas cm kuasa 2. Jadi 2 nombor sahaja perlu kita darab. Nak cari luas, ni bentuk segi 4. Paling senang, panjang darab lebar. Cari panjang, cari lebar. Dia dah beri dah. Darab saja. Tengok tanda. Okey, nombor 10. Berapakah jarak dari balai polis ke pejabat pos? Okey, macam mana nak cari? Dia dah beri dah jarak pasar ke pejabat pos, pasar ke balai polis. Jadi balai polis ke pejabat pos, jarak dia lebih pendek dari pasar ke pejabat pos. Jadi kalau lebih pendek, operasi apa? Jadi kena guna buat kotak. Cikgu dah ajar buat kotak senang. Ni km, ni meter. 1 kilometer berapa meter? Biasakan 1000. Garis 3. Supaya kamu perlu tahu, meter mesti ada 3 nombor sahaja. Kalau lebih, masuk dekat km. Jangan ada yang meter sampai 4 nombor. Ada juga tu 3 sahaja. 3 sahaja. Sebab tu kena buat kotak macam ni. Okay. Dia beri 16 meter. Kalau dia beri unit yang duduk di belakang, kita isilah dari belakang. Macam tu. Jangan letak macam ni. Salah. Itu dah jadi 160. Bila dia beri kilometer, letak kilometer. Bila dia beri meter, isi dari belakang. Okey. Ini kadaran. 9 meter RM48. Kalau 5 meter, jadi kalau soalan macam ni, apa perlu kita buat? Kita bahagi dulu untuk mencari nilai 1 meter. Bahagi
9. Kita cari dulu nilai untuk 1 meter. Dah dapat nilai untuk 1 meter, baru kita darab dengan 5. Itu kita panggil kadaran. Sebab 9 nak jadi 5 tak boleh. Jadikan 1 dulu. Okey. Nombor 12, ini air sirap. Okey, macam mana kita nak baca senggatan? Tak sempat nak ajar. Okey. Kamu tengok senggatan. Kita kira dari ni 1, 2, 3, 4, 5. Sampai nombor pertama kita jumpa. Okey. Nombor pertama kita jumpa. Jadi 5 saja. Jadi, macam mana nak tahu nilai untuk satu senggatan? Nombor yang pertama kita jumpa adalah 1 liter. Kita kena jadikan dalam mililiter. Sebab senggatan yang kecil-kecil tu nilai dia adalah mililiter. 1 liter 1000 mililiter. Jadi nak cari satu senggatan. Nak cari satu mesti bahagi. Bahagi berapa? Kita tengok nombor yang jumpa 1 liter tu. Dah dapat. Okey. Jadi bila kamu dah bahagi, kamu dapat nilai untuk satu senggatan. Ni berapa nilai 1. Jadi baru kita boleh baca sini nilai dia berapa. Mana tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini. Okey. Cubalah. Takkan semua nak bagi kan? Okey, kemudian dah dapat nilai tu, baru dia kata dia mengisi sama banyak. Bila sama banyak mesti operasi bahagi. Bahagi 5. Berapakah isi padu dalam 4 gelas? Dia nak 4 pula. Nak 4 mesti darab. Sama banyak bahagi. Kemudian ayat terakhir dia nak 4. 2, 3, 4, 5. Jadi mesti darab. Kalau nak 1 mesti bahagi. Okey, yang ini harga mesin berasum 745. Dia suruh lengkapkan jadual berapa keping duit yang perlu dia ada supaya dia dapat 745. Dia dah beri dah wang 100, ada 7 keping. Jadi berapa? Tak kisahlah. Yang penting dia kata tunjuk langkah pengiraan. Tunjuklah nak kira macam mana pun. Okey. Okey, ni soalan B. Soalan B ini adalah piktograf. Kena tahu piktograf, satu gambar mewakili ada petunjuk. Okey. Ni baca. Senang, dua warna topi boleh sama dengan biru. Okey, berapakah jumlah bilangan? Ingat jangan ambil gambar saja. Gambar tu hanya mewakili gambar saja tapi bukan bilangan. Nak tahu bilangan kena darab dengan petunjuk. Harga 6 topi hitam RM54. Setiap harga topi hitam dan topi putih adalah sama. Hitung semua harga topi putih. Okey, jadi kalau 6 RM54. Kalau 1 nak 1 mesti operasi apa? Kemudian dia kata nilai dia sama dengan topi putih. Topi putih ada berapa ni? 2. Berapa? Fikir-fikirkan. Okey, Zaki telah menjual 1/3 daripada topi biru. Okey, 1/3 daripada topi biru. Topi biru berapa? Biru 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab 2, 12. Darab 12. Dan 1/2 daripada topi kuning. 1, 2, 3, 4. 4 darab 2, 8. Mana ambil 12 cikgu? Sebab gambar ada 6. Darab dengan 2. Mana dapat 8? Gambar ada 4. Darab dengan 2. Ini maksud dia kata 1/3 daripada topi biru. 1/2 daripada topi kuning. Macam ni pengiraan dia. Ada pecahan, ada daripada, mesti dah. Hitung jumlah. Dah dapat jawapan. Jumlah. Okey, yang ini pula. Okey, jisim sepaket makanan kucing dalam kotak Q. Q adalah 120 gram. Hitung jisim kg dan G semua makanan dalam kotak Q. Semua, dia nak semua. Satu kotak 120. Q berapa kotak? Oh, berapa paket? Satu paket 120. Jadi Q berapa paket? 10. Dia nak 10, jadi mesti operasi pikirin. Okey, 8 paket makanan kucing P ialah 1 kg. Jadi dia nak 3 paket berapa gram? Jadi apa perlu kita buat?
Ini adalah kadaran. 8 sama dengan 1 kg. Jadi kalau 3 berapa? Kita selesaikan ini dulu. Kita buat apa? Nak cari nilai untuk 1 paket berapa kilogram. Jadi buat apa? Jadikan dalam gram. Sebab dia nak dalam gram. Bahagi 8. Dah dapat 8, baru kita darab dengan 3. Harga sekotak makanan kucing P RM27.50. Harga kotak Q RM8.90 lebih mahal. Jadi kalau lebih mahal, operasi apa? Okey, jadi berapakah harga produk ni? Ni kena panjang sikit kot. Ya, sebab dia kotak. Jadi kamu kena kira kotak P, dia dah beri dah. Kotak P RM27.50. Kotak Q RM8.90 lebih mahal. Cari dulu kotak Q. Lepas tu hitung jumlah P dan Q. Hitung beza isi padu. Nampak ni isi padu CM kuasa 3. Bila CM kuasa 3, kita perlu darab 3 nombor. Iaitu ini adalah bentuk kubus dan kuboid. Jadi nak cari dia senang je. Panjang darab lebar darab tinggi. Cari kuboid, cari kubus, cari, lepas tu beza. Operasi apa beza? Renung-renungkan. Okey, jadi ni dah. Mungkinlah ada yang tak faham, tak jelas, boleh rujuk buku, boleh Google, YouTube. Jadi ini taklah semua cikgu bagi. Cikgu nak kamu fikir dulu. Fikir. Ni kita bagi hint saja, okey? Jadi selamat maju jaya. Assalamualaikum.